Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Tajuk hari ini adalah darab dalam perpuluhan. Okey, jadi sebelum kita masuk ke silibus tahun 5, kita nak buat sedikit ulang kaji daripada yang kita pernah belajar masa kita tahun 4. Okey, jadi kalau tahun 4 hari tu, contohnya cikgu bagi dekat sini contoh soalan. Berapakah jumlah panjang dalam cm bagi 4 biji pemadam yang sama? Okey, jadi kalau satu pemadam panjangnya adalah 2.54 cm. Jadi kalau 4 kita gunakan kaedah darab lah. Okey, dekat sini cikgu bukan nak fokus pada kiraan. Cikgu nak fokus pada jalan kerja. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok bila kita selesaikan soalan darab, okey, kita kena pastikan jawapan kita adalah sama seperti soalan daripada segi tempat perpuluhan dia. Okey, jadi contoh kalau tempat perpuluhan pada soalan ada 2. Ini maksudnya ada 2 tempat perpuluhan lah. Per 10 dengan per 100. Jadi untuk jawapan, pastikan juga kita ada per 10 dengan per 100. 2 tempat perpuluhan juga. Okey, jadi jangan letakkan titik itu sesuka hati kita. Okey, kita kena pastikan tally ataupun seragam, selari dengan soalan yang diberi. Okay, jadi untuk tahun 4 hari tu kita fokus kepada 1 digit. Okay, untuk tahun 5 kita akan buat darab dengan 2 digit. Okay, jadi kita nak tengok contoh-contoh yang melibatkan darab dengan 2 digit. Okay, contoh dekat sini dia kata apa? Saya berulang alik dari rumah ke sekolah sebanyak 24 kali dalam sebulan. Okay, jadi jarak pergi dan balik dia dah bagi 1.046. Kalau dia kata sebanyak 24 kali dalam sebulan, jadi kita darabkan dengan 24. Okay, untuk kita nak cari jumlah jarak yang dilalui oleh Aidil dalam sebulan. Okay, dekat sini. Bila kita darab dengan 2 digit, okay, untuk bahagian jalan kerja, saya nasihatkan jangan letak titik dulu. Okay, murid selalu sebab dia tengok ada titik dekat jalan kerja pun dia terus buat titik. Cikgu nasihatkan jangan letak titik dulu. Okay, kita selesaikan seperti kita darab biasa. Kita dah pernah belajar dah darab 2 digit sebelum ni. Buat perkara yang sama. Kita selesaikan dulu. Contoh, kalau untuk soalan ni kita selesaikan dulu untuk 4. Okay, kita akan dapat 4184. Kemudian 1.046 ni kita darabkan dengan 2 pula. Baris kedua jangan lupa kita mesti mula dengan apa? Kita mesti mula dengan sifar. Ataupun kalau kamu ingat dalam kelas cikgu kata letaklah apa-apa sahaja bentuk ataupun huruf yang kamu suka supaya kamu tak mula dekat ujung. Okay, kita letak dulu sifar baru kita start. Contoh ni 2 darab 6, 12 kan? Dekat sini. Dekat sini baru kita letak 2. Okay, kita selesaikan dulu seperti biasa. Dah dapat jawapan, barulah kita tengok. Pada soalan ada 3 tempat perpuluhan. Kamu tengok daripada belakang 1, 2, 3 angka. Baru ada titik. Jadi pada jawapan pun yang sama. Daripada belakang 1, 2, 3 angka baru ada titik perpuluhan. Okey, jadi jawapan kita akan dapat 25.104. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, sekiranya kita ada 23 darab 6.78. Okey. Cikgu biasa akan ambil nombor yang banyak dulu. Okey, sebab kalau kita buat 23 darab 6.78, kita buat jalan kerja, mungkin kita tak biasa. Jadi bila tak biasa tu automatik kita rasa benda tu sangat susah. Jadi tak ada masalah. Untuk darab ni kalau kita tukar turutan dia pun tak ada masalah. Okay, jadi cikgu lebih suka kalau kita ambil 6.78 dulu, kita darabkan dengan 23. Okey, macam cikgu kata tadi, kita darab seolah-olah titik ni tak ada. Kita darab seolah-olah kita sedang mendarab dengan dua digit seperti biasa. Jadi dekat sini kita ada sifir 2 dan sifir 3. Kita selesaikan untuk sifir 3 dulu. Okey, jadi 8 darab 3, 24. 7 darab 3, 21. Kita tambahkan dengan ekstra 2 tadi. Okey, 23. 2 naik atas. 3 darab 6, 18. 18 tambah 2, 20. Okey, kamu tengok untuk
level yang pertama. Untuk ni sifir 3 tadi ni. Cikgu tak letakkan lagi titik perpuluhan. Okey, cikgu biarkan kosong sahaja. Okey, kita dah selesai untuk sifir 3, kita nak selesaikan untuk sifir 2. Okey, tapi jangan lupa sama juga macam kita belajar darab dulu, darab nombor bulat dulu. Untuk level yang kedua, pastikan kita letak sifar dulu. Jangan terus mula di bawah 4. Kenapa? Sebab kita tengah selesaikan 2 ni 20. Okey? Jadi kita janganlah letak pada bahagian belakang. Kita kena sebaris dengan 2 ni. Okey, jadi barulah kita selesaikan selepas kita dah letak kosong dekat bahagian hujung. Okey, jadi 2 darab 8, 16. Okey, 2 darab 7, 14. Tambah 1, 15. 2 darab 6, 12. Tambah 1, 13. Okey, sekali lagi, untuk level yang kedua, cikgu masih tak letakkan titik perpuluhan. Okey, kenapa kita nak kira macam biasa, dah dapat jawapan, baru kita berpandukan titik perpuluhan pada soalan. Okey, jadi dua-dua ni kita jumlahkanlah macam biasa. Okey, kita dapat 4, 3 tambah 6, 9. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 3, 5 dan 1. Okey. Dekat mana kita nak letak titik, kita rujuk balik soalan. Kalau pada soalan ada 2 tempat perpuluhan, maksudnya lepas titik ada 2 angka. Okey. Jadi pada jawapan pun, daripada belakang 2 angka, baru kita letakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi cikgu ulang balik. Mula-mula kita kira macam biasa, kemudian last kali, bila dah dapat jawapan, kita tengok balik soalan. Okey, 1, 2 angka titik. Dekat jawapan pun daripada belakang, 1, 2 angka titik perpuluhan. Okey, kali ni cikgu nak tunjuk contoh sekiranya kita darab dengan 2 digit. Tapi untuk 2 digit tu belakangnya adalah sifar ataupun kosong. Okey, yang ini lagi senang. Okey, untuk yang ini, walaupun dia ada 2 angka, 2 digit. Okay, selalunya kalau kita darab 2 digit, mesti ada 2 level dulu, betul? 2 level jalan kerja, baru ada jawapan. Tapi kalau di belakangnya kosong ataupun sifar, kita anggap level pertama semuanya sifar, betul? Jadi kita tuliskan sekali sahaja. Boleh kalau kita nak buat macam tadi, kita letak dulu 0 darab 2, 0. 0 darab 0, 0. 0 darab 7, 0. 0 darab 8, 0. Boleh. Okay, first level ni kita akan dapat semua kosong, betul. Tapi untuk kita nak kurangkan lagi masa menjawab, kita nak shortcut lagi. Kalau belakangnya kosong, ada 1, kita terus letak 1 kosong dekat belakang. Okay, itu dah kita boleh kata selesai untuk level yang pertama. Okey, untuk yang kedua, 4 ini kita tak payahlah mula dekat bawah. Jangan mula dekat level kedua pula. Kita terus sambung pada level yang pertama. Maknanya kita akan terus dapat jawapan. Okey, jadi untuk sini, sifir 4 ya. 4 darab 2, 2 darab 4, 8. Sifar darab 4, sifar. 7 darab 4, 28. Okey, ada 2 ekstra dekat sini. 8 darab 4, 32. 32 tambah 2, 34. Kita terus dapat jawapan. Kalau kamu guna cara tadi, untuk soalan ni, kamu tetap akan dapat jawapan yang sama. Katalah kamu kata, cikgu tak biasa nak juga buat 2 level. Tak ada masalah. Jadi untuk yang pertama ni semua akan jadi kosong. Untuk level yang kedua kita akan dapat 348, 080. Jadi tetap akan dapat jawapan yang sama. Okay, cuma satu shortcut yang boleh cikgu ajar, kalau hujungnya kosong, ada 1, pada jawapan pun kita letak 1 dan kita anggap itu dah selesai untuk level yang pertama. Okey, kemudian kita jawab macam biasa. Okey, untuk titik perpuluhan, dekat mana nak letak? Jadi kita tengok pada soalan. Okey, tengok pada soalan ada 1, 2, 3 angka daripada belakang baru titik. Pada jawapan pun kita tengok 1, 2, 3 angka barulah kita letakkan titik perpuluhan. Okey, seterusnya kita nak buat darab 10, darab 100, darab 1000. Kalau masa kita belajar masa darab biasa hari tu,
cikgu gunakan cara arrow ataupun cara anak panah. Kamu boleh selesaikan macam biasa. Okay, guna jalan kerja bentuk lazim. Tak ada masalah, no problem. Tapi cikgu rasa cara ini lebih mudah dan lebih cepat untuk kita selesaikan. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Jadi kat sini cikgu ada 7.945 darab 10. Baik, yang pertama, kalau kita nak gunakan cara anak panah ni, kita tengok dulu berapa bilangan kosong yang ada pada yang kita nak darab. Jadi pada 10 ni ada satu kosong, satu sifar. Maksudnya kita kena gerakkan titik perpuluhan ini ke sebelah kanan sebanyak sekali. Kenapa sebelah kanan? Sebab operasinya adalah darab. Maknanya dia bertambah, dia berganda. Jadi kena sebelah kanan lah. Kenapa sekali? Sebab pada 10 ada satu kosong je. Jadi kita nak gerakkan titik kita. Okey. Jadi kita gerakkan sekali dan titik itu, kalau kamu tengok, titik itu dah berubah kedudukan. Okey, sebab apa? Sebab kita dah darab. Jadi untuk soalan ni jawapannya adalah 79.45. Lepas kita gerakkan titik, kita salin balik apa yang kita dah dapat. Okey, baik. Tak apa, kita tengok contoh yang seterusnya. Kali ini darab 100 pula. Kita ada 8.3, kita nak darabkan dengan 100. Okey, pertama sekali tadi tengok apa? First kita tengok pada 100 ini ada berapa banyak kosong. Jadi kita dah jumpa ada 2 kosong. Bila bermaksud, 2 kosong ni bermaksud kita kena gerakkan titik ini sebanyak 2 kali. Ataupun kita nak langkau 2 tempat. Okey, 1 dan 2. Okey, kalau kamu tengok dekat sini adalah operasi darab. Tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang tak ada apa-apa angka ini kita anggap dia akan jadi kosong. Okey, kemudian lepas kita dah gerakkan titik, titik itu berubah kedudukan. Lepas dah berubah kedudukan, kita salin daripada depan untuk dapatkan 830. Titik ni nak kena tulis ke? Tak payah. Kalau kamu tulis pun tak apa. Dia akan jadi 830.0 ataupun perpuluhan sifar. Sifar di belakang tu tidak ada nilai. Jadi kamu tak payah tulis pun tak apa. Kita terus dapat 830. Okey. Tengok contoh yang ketiga. 22.6 sifar 1. Ada titik ke? Okey, ada titik. Jadi bila ada titik, kita boleh gerakkan. Kalau soalan tu tak ada titik, kita lah letak sendiri titik tu. Contoh kalau nombor tu nombor bulat kan. Titik tu kita wujudkan dekat hujung sekali. Macam kita buat tambah dengan tolak hari tu. Okey, jadi untuk darab pun sama juga. Kalau soalan tu tak ada titik, kita letak titik dulu. Sebab titik itulah yang kita nak gerakkan. Jadi kalau untuk soalan ni, titik perpuluhan dah sedia ada. Jadi kita tengok dulu yang pertama, berapa banyak kosong yang ada. Okey, kosong ada 3. Maksudnya kita nak gerakkan titik perpuluhan ini ke sebelah kanan sebab darab sebanyak 3 kali. Kenapa kanan? Sebab operasi darab. Kenapa 3 kali? Sebab kosong ada 3. Jadi kita gerakkan 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Jadi titik perpuluhan akan berubah kedudukan. Okey, lepas kita dah ubah titik, untuk jawapan kita salin semula daripada bahagian hadapan untuk dapatkan 22,601. Sama juga macam tadi, kalau kamu nak letak titik, boleh. Tapi selepas titik tu, kosong. Kosong. Tak kisahlah kosong berapa banyak kali pun. Jadi, kalau kosong tu tak ada nilai, tak payahlah kita tuliskan. Sebab kalau kamu buat 22,601 perpuluhan sifar, tetap jawapan dia 22,601 sahaja. Sebab sifar di belakang titik perpuluhan tu tidak ada nilai. Okey, jadi cikgu ulang balik untuk darab 10, darab 100, darab 1000. Pertama, fokus kita nak gerakkan titik perpuluhan. Nak gerak ke mana? Kita akan gerakkan ke sebelah kanan sebab kita sedang mendarab. Okey, kita sebelah kanan sebab kita tengah darab sebab benda itu berganda, bertambah. Nak gerak berapa kali? Bergantung kepada soalan. Bergantung kepada berapa banyak kosong yang ada pada soalan. Kalau ada 1 kosong, gerak sekali.
ada 2 kosong, gerak 2 kali. Kalau ada 3 kosong, gerak 3 kali. Apa yang bergerak tu? Titik perpuluhan yang bergerak. Okey, titik perpuluhan yang kita gerakkan. Mana-mana yang tak ada nombor, tak ada angka, tak ada apa, kita sendiri letakkan kosong. Macam contoh yang kedua tadi. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang darab perpuluhan berdasarkan contoh-contoh yang cikgu berikan tadi, dan cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Cikgu harap video ini boleh dijadikan rujukan untuk kamu jawab soalan-soalan nanti. So, kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.